ada yang tak layak untuk dapat zakat tapi mendapat bantuan zakat. Yang sepatutnya dapat, tak dapat pula. Tapi tetap juga ada yang terlepas juga ke, atau sebenarnya itu ialah berita tak benar? Bila kita mendapati ada yang memanipulasi kan, secara segeranya kita akan menamatkan bantuan tersebut. Aku bersyukur. Alright, tadi kita dah tahu siapa yang boleh memohon, bentuk-bentuk bantuan dia, dan yang ketiganya ialah pendaftaran permohonan. Untuk mendaftar sebagai pemohon asnaf, apakah dokumen yang diperlukan untuk memproses permohonan diorang ni? Okey. Sebenarnya taklah susah untuk mendaftar sebagai asnaf kalau kita rasa memang kita memerlukan bantuan dan keperluan sebagai menjadi asnaf. Dokumen utama kita kena pastikan IC lah. IC. Alright. Itu paling utama sebagai kita seorang warga negara. Kita ada kad penalang untuk dokumen yang paling utama kita ada. Selain dokumen-dokumen tanggungan, kalau kata kita ada isteri, dokumen IC isteri dan juga anak-anak. Sekadar IC itulah boleh IC, yang membuktikan itulah tanggungan dia. Betul. Dan juga kalau tak ada IC, surat beranak lah. Alright. Dan juga pengesahan pemas tautin. Ya, pemas tautin dia memang menetap dan tinggal di negeri Selangor. Maksudnya dari apa? Dari segi apa? Kita ada borang pengesahan mustautin ni, kita memang ada borang pengesahan mustautin kita ataupun daripada bil yang disahkan oleh pemimpin-pemimpin setempat kita, ketua kampung. So borang tu nak kena datang ambil ke, ataupun dia orang boleh dapat dari ketua-ketua kampung macam mana? Sebenarnya borang ni mudah. Pertama boleh datanglah ke mana-mana 18 cawangan di LZS, semua kita ada borang percuma je untuk mohon bantuan, dan juga boleh melalui penolong amil karya di setempat. Kami hampir ada 1,800 ke 1,900 amil karya yang di tempat tinggal masing-masing. Kalau ada masjid sekian, kita ada amil dia, ataupun surau sekian, kita ada amil dia. So boleh berhubung dengan amil-amil karya ini. Dia banyaklah benda yang banyak sebenarnya yang boleh memudahkan kerja dia orang. Bukannya dia orang kena datang ke pusat-pusat zakat je kan. Betul. Alright. Jadi dokumen tu nak kena photostate lah maksudnya. So macam kalau dia orang kena photostate, kan kadang-kadang sekarang susah nak mencarikan kedai photostate, kedai print susah. Adakah pusat zakat boleh sediakan? Dia orang sekadar bawa dokumen asal dan sini akan selesaikan. Okey, dari segi dokumen ni sebenarnya ialah mana-mana kita pergi agensi pun dokumen tu memang diperlukan. Betul. Kan, mohon bantuan. Kita juga amil karya tadi tak mesti dia datang ke kaunter zakat untuk mengantar dokumen. So kita ada amil-amil yang boleh bantukan kaedah scan. Okey. Kan, walaupun memang ada dokumen tu perlu di photostat dihantar kan, tapi ada kaedah kita boleh scan untuk kita upload dalam kita punya portal dan sistem. So sekarang dulu ni dah berubah. Jadi kalau kita ambil snap, ambil gambar, terus upload sebagai attachment pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau asnaf ni kurang pengetahuan, ada tak pusat zakat membantu cara pengisian yang betul supaya tak ada reject permohonan dia ni? Sebenarnya kami ada pegawai-pegawai hampir 50 orang pegawai-pegawai di lapangan di setiap daerah yang boleh memaklumkan kaedah pengisian borang semua di lapangan. Jadi saya tak ada masalah, dan kami juga ada, saya maklum tadi, penolong amil karya yang boleh menjelaskan bagaimana nak mohon bantuan dengan zakat. Macam mana kaedah mohon bantuan. So saya rasa tiada masalah lah untuk asnaf mendapat info dan maklumat. Jadi maksudnya dia orang ni tak semestinya kena datang ke kaunter zakat, dia orang boleh jumpa amil ataupun ketua kampung yang tahu, faham untuk cara permohonan tu. Baik, berapa lama masa diperlukan oleh pusat zakat untuk memproses satu-satu permohonan tu, dan kenapa sebanyak itu masa diperlukan? Okey, sebenarnya dari segi tempoh, orang kata lama bantuan zakat ni, kita kena melihat dari skop bantuan. Sebab di zakat Selangor sendiri kita ada menyalurkan bantuan kurang daripada 24 jam. Kurang daripada 24 jam. Okey. Seperti bantuan keperluan hidup ataupun bantuan kecemasan. Dia datang ke kantor zakat, dia perlu kata dia menyatakan dia ada belanja, so ada sebab kita akan bagi keperluan dia tersebut. Dan segi bantuan-bantuan kecemasan, bencana, so kita bagi bantuan segera. So itu bila kurang daripada 24 jam. Jadi maksudnya kalau dia orang dalam keadaan susah, contohnya dia memang sakit perut, nak makan sangat, tak ada makanan ni, adakah dia boleh datang pusat zakat? Zakat akan sediakan makanan macam beras ataupun Maggi atau apa yang mudah. Kita melihat kepada situasi tersebut. Ada keperluannya memang kita kita akan bagi duit belanja keperluan pada masa tersebut. Sebelum kami membanci dia. Membanci apakah keperluan dia yang sebenar. So itu cakap ada masa yang bantuan tu kurang daripada 24 jam. Ada masa memang kita kan skop piagam kami pun 14 hari. Kan, dan mengikut pada skop-skop bantuan. Kalau mohon bina rumah atau baik rumah tak boleh lah dalam tempoh 7 hari. Kan, so betul. Tak boleh lah tempoh 14 sebab ada beberapa dokumentasi yang perlu disediakan. Kan, kami pun perlu semak apa rumah dah dibaik pulih. Kan, so itu ada tempoh-tempoh sehinggalah rumah tu siap dibaikilah.
Jadi dari sudut penilaian deposit zakat, bila orang tu dah apply buat satu permohonan, macam mana zakat menentukan yang dia ni layak atau tak layak untuk sesuatu bantuan tu? Biasanya apabila pemohon ini memohon permohonan, contoh kita ambil yang mudah, dia mohon bantuan perubatan. So kita pihak kami akan melihat apa dia sakit apa. So apa dokumen perubatan tersebut yang dilampirkan dan juga pengesahan daripada doktor lah. So berarti kami akan menyiasat, rupanya dia memerlukan pembedahan segera, yang memerlukan dia accident, dia memerlukan dan memerlukan satu alat implan. So kita akan dapatkan daripada report daripada doktor, daripada hospital, pemohon akan lengkapkan apa kos yang diperlukan tersebut, dan dari situ kita akan terus membantu permohonan tersebut lah. Jadi siasatan tu akan buat secara menyeluruh lah. Ya, lah. menyeluruh. Sebab siasatan ni kami dua kaedah, antara kami siasatan turun lapangan ataupun kita melihat secara call berdasarkan dokumentasi. Okey. Jadi bukannya katanya dia just call orang-orang berdekatan untuk tentukan ini susah, tak jugalah. Maksudnya kita akan turun juga siasat secara zahir itu. Dokumentasi tu benar. Betul. Keperluan yang diminta tu benar sebenarnya. Alright, sekiranya permohonan tu gagal, adakah pusat zakat akan memberitahu kenapa dan sebab dia gagal? Ya, kita akan bagi tahu. Kalau katalah dia gagal mendapat sebagai asnaf fakir miskin, kita menjelaskan kepada dia berdasarkan hadis kifayah ni mereka lebih daripada kifayah. So mereka tidak layak untuk dapat fakir miskin. So kami akan bertanya lagi, apa keperluan dia lain selain mungkin dia tak dapat orang fakir miskin. Kita akan cuba mungkin dari bantuan-bantuan dari asnaf-asnaf lain. Biasanya kami akan lihat. Kalau memang tidak layak di semua asnaf, kami tahu memang dia tidak layak supaya dia lebih jelas dan faham. Alright. Jadi kita akan pergi kepada isu-isu panas. Memang suka sangat diorang ni. Diorang akan bertanya soalan yang sama. Seberapa telus pemberian zakat ni? Sebab dia mengatakan ada yang tak layak untuk dapat zakat tapi mendapat bantuan zakat. Yang sepatutnya dapat, tak dapat pula. Pihak LZS akan menjalankan siasatan setiap permohonan. Berdasarkan temu bual, dokumentasi, apa yang dimaklumkan oleh orang si pemohon. Dia akan menjelaskan bahawa kami akan memastikan bahawa dokumen ini benar. Keperluan bantuan itu dia benar. Dan tempat tinggal dia betul, dia tinggal di Selangor, dan bantuan yang dimohon itu adalah tepat. So dari segi ketulusan tu kami akan melihat dari segi dokumentasi dan sesi-sesi siasatan lapangan dan juga berapa pengesahan pembina setempat. Tapi tetap juga ada yang terlepas juga ke, atau sebenarnya itu ialah berita tak benar? Bila kita mendapati ada yang memanipulit kan, secara segeranya kita akan menamatkan bantuan tersebut. Jika ada yang terlepas berdasarkan dimanipulit dokumentasi. Dan kita akan membuat tindakan lah bersama dengan pihak berkuasa. Jika ada manipulit, contoh dia manipulit IC ke kan, kita dapat kesan kita akan maklum kepada pihak berkuasa. Seterusnya ialah, adakah jumlah wak setiap asnaf tu terima adalah sama dari satu orang ke satu orang yang lain? Contoh macam ini sewa rumah dapat 800, yang ini sewa rumah 500. Sebenarnya dia mengikut jenis bantuan dan juga tanggungan yang berada bersama mereka. Kalau kata dia duit bulanan, kalau dia tinggal berseorangan, kami tak adalah bagi sampai 1000. Kita adalah kadar tiada tanggungan tu berapa ratus, 300 contoh kan. So kita akan bagi mengikut tanggungan. Kalau tanggungan dia lebih daripada kata 4-5, ada kadar dia mengikut tanggungan tersebut. Dan juga termasuk tadi kata sewa rumah. Kan kita melihat rumah tu situasinya dia tinggal di kawasan daerah yang mana. Contoh kalau di kawasan bandar, sewa rumah mana dah dapat 300 lagi dah kan. Mungkin sewa rumah di bandar dah 500, tapi kita ada capping limit berapa setiap bantuan sewa rumah. Termasuklah luar bandar mungkin tak sampai 800, mungkin luar bandar 300 atau ke 500. So dia memang ada perbezaan berdasarkan tempat tinggal mereka tu lah. Maksudnya setiap orang tu memang akan dapat bantuan yang tak sama lah, mengikut kawasan yang dia orang tinggal. Itu berkaitan sewa rumah. Tapi kalau duit bulanan tu kita ada kadar memang walaupun dia bandar keluar bandar, kadar sama berdasarkan tanggungan. Nak cakap dia ni dapat banyak, yang aku ni dapat sikit. Tipu lagi ni kan. Tapi tak, sebenarnya bukan macam tu. Bukan macam tu sebenarnya. Keperluan dan tanggungan dia pada waktu tu. Apa komen sekiranya ada yang nak memberi zakat sendiri, sebabkan dia orang ada kan isu sekarang ni, dia orang tak percaya dengan zakat. Penipuan ini tak sampai ke golongan sasaran pun, biar aku bagi sendiri je. Apa komen tuan? Okey, bagi saya zakat ni urusan pemerintah. Tidak wajarlah kalau kata zakat tu perlu diuruskan ni, walaupun setengah hukum dibolehkan, tapi tidak wajar sebab zakat ni urusan pemerintah. Setiap negeri ada majlis agama sendiri dan zakat negeri yang di bawah majlis agama sendiri. Dan rakyat perlu faham, sebab apabila kita mengurus zakat, kita ada tata kelola tabik urus dalam memastikan
penyaluran zakat itu kepada asnaf yang betul. Kita tak nak orang tu dia susah, apa nak katakan dia susah, tapi bila diuruskan institusi zakat ini, kita pasti kita ada kifayah. Kita mestikan ada kami, dan urusan tu sebenarnya cepat dan mudah jika dokumentasi itu lengkap. Ya, dan saya rasa zakat ni wajar terus kepada pemerintah, institusi zakat itu sendiri yang menguruskan. Agihannya pun lebih adil dan terus. Betul. Tidak kan kalau seorang tu yang kita jumpa dalam kawasan tu seorang je, tapi dah ramai yang nak bagi bantuan, dah jadi tak adil, dah jadi mewah pula hidup kawan tu. Banyak bantuan skop yang kita boleh bagi. Setengah orang dah bagi tu saja kan. Tapi kita ada bantuan pendidikan, ada makanan, ada kumpul rumah. So lebih telur dan adil lah. Alright. So kalau ada isu-isu tentang ketidakpuashatian terhadap perkhidmatan zakat, di mana mereka ni boleh mengadu? Okey, kalau di LZS itu sendiri zakat salam, kita ada bahagian hemat pelanggan. So aduan tu terus boleh emailkan kepada bahagian aduan LZS, dan boleh hubungi talian LZS sendiri, ya, untuk memaklumkanlah ketidakpuashatian mungkin dari segi pengurusan, pengagihan, boleh terus kepada bahagian hemat pelanggan Lembaga Zakat Selangor. Jadi maksudnya Lembaga Zakat memang bersikap terbuka untuk menerima kritikan ataupun ada komen kan. Jadi untuk kebaikan kita bersama. Jadi janganlah cerita-cerita sembang-sembang dalam media sosial, inilah banyak benda yang tak betul sebenarnya, itu kan dia yang betul. Kami pun memerlukan info-info supaya kita sentiasa menambah baik dari segi proses dan tabi urus di zakat sendirilah. Boleh tak Tuan jelaskan secara ringkas tujuan bantuan zakat ini yang sebenar untuk kefahaman semua? Adakah ini sebagai satu tiket untuk diorang menjadi seorang yang meminta-minta, seorang yang malas, dan ataupun seorang yang mengambil jalan mudah untuk kesenangan hidup? Okay, bantuan zakat ni bukan salah satu bukan bantuan yang untuk diwarisi, tetapi dapat membantu kita mengeluarkan daripada kemiskinan ataupun kesusahan kita dalam waktu tersebut. Dan dia bukan menjadi satu kuskaran. Dan Lembaga Zakat sendiri, Selangor sendiri pun akan memastikan bahawa orang yang susah ini kita akan bangunkan, supaya mereka keluar daripada kemiskinan, dan akhirnya satu hari dia juga adalah sebahagian menjadi pembayar zakat. Menjadi pembayar zakat itu matlamat kami, daripada mustahik kepada muzaki, iaitu dari penerima kepada pembayar zakat. Itu harapan itu lagi bagus lagi. Betul. Maksudnya kita bukan kata memberi saja, kita akan pada masa sama akan mengubahkan dia orang kepada cara kehidupan pengurusan yang kita buat. Kita harap juga kepada pembayar zakat negeri Selangor, maksudnya pembayar zakat di luar sana terus setia membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor, sebab kita ada keperluan yang lebih ramai untuk kita bantu. Kita hampir 65,000 asnaf yang kita perlu bantu. Jadi dan kita ada orang-orang yang memerlukan perubatan. Jadi kita harap pembayar zakat ini terus setialah di Lembaga Zakat. Alright. Jadi sebelum aku habiskan cerita aku pada hari ini, aku nak cakap sikit. Saudara, kalau kita nak buat sesuatu, lakukannya dengan terbaik. Sebab apa yang kita lakukan pada hari ini akan kita tuai di kemudian hari. Fikir-fikirkan. Sekian dulu cerita aku kali ini. Aku Produsum. Sampai lagi cerita aku akan datang. Assalamualaikum. Ciao. Orang cum. Masih banyak Tuan. Okay. Alhamdulillah. Aduh. Pada bawah hati.